Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kemahiran membaca. Sila buka muka surat 8, buku teks Bahasa Melayu tahun 4. Tajuk pada hari ini ialah kita lakukan bersama-sama. Okay, kita baca sama-sama. Murid-murid tahun 4 Harmoni telah diminta oleh guru mereka untuk mencari maklumat tentang aktiviti masyarakat yang prihatin di Malaysia. Mereka diminta membentangkan maklumat yang diperoleh kepada rakan-rakan sekelas. Rajiv, Jidwen dan Jimmy telah berkumpul di rumah Hadif untuk membincangkan tugasan tersebut. Mereka melakukannya bersama-sama. Yang pertama, rumah terbuka. Amalan rumah terbuka merupakan satu cara masyarakat di negara ini bergaul antara satu sama lain. Dengan menghadiri rumah terbuka, masyarakat yang berbilang bangsa di negara ini dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra. Amalan kunjung mengunjungi juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Yang kedua, usung rumah. Amalan mengusung rumah dilakukan untuk memindahkan rumah ke lokasi baru. Amalan ini menjadi satu budaya masyarakat tradisional di negara ini. Amalan mengusung rumah menunjukkan masyarakat yang sangat prihatin sesama jiran tetangga. Mereka mencari buluh di hutan bersama-sama, kemudian mengikat buluh-buluh di bahagian bawah rumah. Selepas itu, rumah tersebut diusung ke lokasi tapak rumah yang baharu. Setelah selesai, para pengusung rumah akan dijamu dengan makanan dan minuman. Keadaan ini menunjukkan tuan rumah prihatin dan menghargai pertolongan yang diberikan oleh masyarakat. Yang ketiga, gunting rambut percuma. Perkhidmatan gunting rambut secara percuma meringankan beban ibu bapa. Perkhidmatan ini dijalankan hasil kerjasama ketua kampung dan masyarakat setempat di Kampung Tok Rimau. Ketua kampung menyatakan bahawa perkhidmatan seperti ini mampu membantu masyarakat setempat yang berpendapatan rendah. Usaha ini membuktikan penduduk kampung tersebut mengambil berat tentang kebajikan sesama mereka. Bagi mereka, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Yang keempat, gerobok rezeki. Gerobok rezeki ini terdapat di beberapa buah masjid dan surau. Gerobok rezeki ini ditempatkan di bahagian luar masjid atau surau. Hal ini bagi memudahkan golongan miskin mengambil barangan keperluan mereka. Barangan tersebut disumbangkan oleh masyarakat setempat yang ingin berkongsi rezeki. Barang-barang yang disediakan termasuklah beras, tepung, susu bayi, minyak masak dan sebagainya. Gerobok rezeki ini menunjukkan bahawa masyarakat di negara ini prihatin. Baik, selepas daripada awak dah baca petikan ini, muka surat 8 dan 9, dan awak kena buat dalam buku Bahasa Melayu 1 peta pokok ini. Mari kita bincangkan sama-sama peta pokok ini. Faedah amalan masyarakat prihatin. Rumah terbuka. Okey, apakah faedah amalan masyarakat prihatin? Yang pertama, rumah terbuka. Cuba kita tengok balik dalam rumah terbuka tadi, apa yang ada faedah dia. Cuba kita tengok, kita baca balik. Amalan rumah terbuka merupakan satu cara masyarakat di negara ini bergaul antara satu sama lain. Okey, maksud dia sini, faedah yang pertama apa dia? Mereka, masyarakat, kita dapat apa? Berkenal-kenal dan beramah mesra. Okey.
Dengan menghadiri rumah terbuka, masyarakat yang berbilang bangsa di negara ini dapat berkenal-kenal dan beramah mesra. Yang ni, yang pertama. Kemudian, amalan kunjung mengunjungi juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Jadi, faedah yang kedua, mengeratkan hubungan silaturahim. Faedah yang pertama tadi apa? Dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra. Baik. Itu adalah faedah untuk yang ni. Untuk rumah terbuka. Pertama apa tadi? Berkenal-kenalan dan beramah mesra. Yang kedua, mengeratkan hubungan silaturahim. Baik, kita tengok kepada mengusung rumah. Apakah faedah mengusung rumah? Kita baca sama-sama dulu. Amalan mengusung rumah dilakukan untuk memindahkan rumah ke lokasi yang baru, ke lokasi baru. Amalan ini menjadi satu budaya masyarakat tradisional negara ini. Amalan mengusung rumah menunjukkan masyarakat yang sangat prihatin sesama jiran tetangga. Okey, dapat mewujudkan sikap prihatin ni. Mewujudkan sikap prihatin. Okey, itu faedah dia yang pertama. Mereka mencari bulu di hutan bersama-sama, kemudian mengikat bulu-bulu di bahagian bawah rumah. Selepas itu, rumah tersebut diusung ke lokasi tapak rumah yang baru. Setelah selesai, para pengunjung rumah akan dijamu dengan makanan dan minuman. Keadaan ini menunjukkan tuan rumah prihatin dan menghargai pertolongan diberikan oleh masyarakat. Jadi, pertama sekali mewujudkan sikap prihatin. Yang kedua, memupuk sikap bekerjasama mengusung rumah. Yang ketiga, menghargai pertolongan orang lain. Ini untuk jawapan muka surat, untuk jawapan peta pokok bagi kategori usung rumah. Ketiga tadi, apa dia? Yang pertama, mewujudkan sikap prihatin. Kedua, memupuk sikap kerjasama. Yang ketiga, menghargai pertolongan orang lain. Baik, kita tengok yang ketiganya, gunting rambut percuma. Apakah faedah menggunting rambut percuma? Perkhidmatan gunting rambut secara percuma meringankan beban ibu bapa. Okey, satu, meringankan beban ibu bapa, itu faedah dia. Okey, yang seterusnya, perkhidmatan ini dijalankan hasil kerjasama ketua kampung dan masyarakat setempat di Kampung Tok Rimau. Ketua kampung menyatakan bahawa perkhidmatan seperti ini mampu membantu masyarakat setempat yang berpendapatan rendah. Usaha ini membuktikan penduduk kampung tersebut mengambil berat tentang kebajikan sesama mereka. Bagi mereka, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi di sini kita lihat ada dua. Okey, ada dua faedah dia. Pertama sekali, meringankan beban ibu bapa. Yang kedua, kat sini apa ni? Mengambil berat. Memupuk sikap mengambil berat kebajikan orang lain. Kat sini kita tulis gunting rambut percuma ni. Ada dua tadi. Pertama, meringankan beban ibu bapa. Yang kedua, memupuk sikap mengambil berat kebajikan orang lain. Baik, ada dua kelebihan di sini. Faedah dia. Okey, yang seterusnya, gerobok rezeki. Kita tengok apakah faedah gerobok rezeki pula. Okey, gerobok rezeki ini terdapat di beberapa buah masjid dan surau. Gerobok rezeki ditempatkan di bahagian luar masjid atau surau. Hal ini bagi memudahkan golongan miskin mengambil barangan keperluan mereka. Barangan tersebut disumbangkan oleh masyarakat setempat yang ingin berkongsi rezeki. Barang-barang yang disediakan termasuklah beras, tepung, susu bayi, minyak masak dan sebagainya. Gerobok rezeki ini menunjukkan bahawa masyarakat di negara ini prihatin. Jadi, faedah dia apa? Faedah dia, gerobok rezeki ini dapat membantu golongan miskin. Golongan miskin mendapatkan sumber makanan. Baik, itu adalah faedah gerobok rezeki. Jadi saya telah sebutkan tadi faedah-faedah daripada keempat-empat aktiviti ini. Rumah terbuka, usung rumah, gunting rambut percuma, gerobok rezeki. Jadi awak kena tuliskan dalam buku Bahasa Melayu 1. Okey, faedah-faedah ini.